Agama Kristian bermula daripada gerakan reformasi dalam agama Yahudi. Nabi Isa AS merupakan salah seorang yang beragama Yahudi. Inilah yang dijelaskan oleh Hans Kong dalam buku beliau Jesus Between Yesterday and Tomorrow, di mana beliau menegaskan bahawa Jesus was a Jew. Jesus adalah seorang Yahudi, grew up in Jewish family, dan beliau dibesarkan dalam keluarga Yahudi, mengamalkan ajaran Yahudi, dan beliau dikhatamkan ikut ajaran agama Yahudi ketika berumur 8 hari. Beliau pergi ke sinagog. Beliau tidak pernah pergi ke gereja sebab gereja tidak wujud di dalam zaman Nabi Isa AS. Dan masyarakat yang berada di sekitar bersama dengan Jesus adalah mereka yang beragama Yahudi. Ini berarti bahawa Jesus sendiri adalah orang yang beragama Yahudi, mengembangkan ajaran agama Yahudi dan mengajak manusia untuk berpegang pada agama Yahudi. Sebab itulah kalau kita perhatikan antara intipati ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS, boleh saya simpulkan kat sini beberapa perkara. Intipati ajaran Nabi Isa AS yang pertama, Nabi Isa AS di samping diwahyukan oleh Allah SWT untuk mengajak manusia mengikuti ajaran Injil, dalam masa yang sama juga, perkara yang pertama, Nabi Isa menegaskan bahawa beliau mengajak orang ramai untuk berpegang pada kitab Taurat dan kitab-kitab para rasul yang diturunkan sebelum beliau. Ini jelaskan dalam New Testament, Matthew chapter yang ke-5 ayat 17 hingga ayat 18, di mana ayat ini menjelaskan, "Think not that I have come to abolish the law and the prophet before me. I have come not to abolish them, but to fulfill them." Jangan kamu sangkakan bahawa aku datang untuk memansuhkan kitab Taurat dan kitab-kitab para rasul sebelumku. Aku bukan datang untuk memansuhkan ajaran kitab-kitab ini. Bahkan aku datang untuk melaksanakan ajaran kitab ini. Till and heaven pass away, sehinggalah berlakunya kiamat, not an iota, aku akan pastikan tidak ada satu titik pun ajaran Taurat dan kitab para anbiya yang akan ditinggalkan until all will be accomplished. Pastinya semua akan kulaksanakan. So, perkara yang pertama yang ditekankan oleh Nabi Isa AS ialah mengajak manusia untuk berpegang pada kitab Taurat dan kitab-kitab para anbiya sebelum baginda. Di samping Allah mewahyukan kepada Nabi Isa AS kitab Injil. Perkara ini selari dengan apa yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah, "Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil." Kami mengajarkan kepada Nabi Isa AS al-hikmah, al-kitab, at-taurat, al-injil. Injil diwahyukan kepada Nabi Isa AS, Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa AS. Alkitab dan Al-Hikmah ini adalah merupakan kutubim dan nabiim yang telah kita bicarakan sewaktu kita bicarakan tentang Old Testament, menggambarkan bahawa Nabi Isa AS mengajak mereka untuk berpegang pada kitab Injil di samping mereka melaksanakan kitab Taurat dan kitab para rasul sebelumnya. Perkara yang kedua, Nabi Isa AS mengajak manusia untuk berpegang pada akidah tauhid ataupun akidah monoteism. Ajaran Trinity tidak pernah wujud di zaman Nabi Isa AS. Bahkan Nabi Isa mengajak manusia berpegang pada berpegang pada akidah tauhid. Perkara ini amat jelas seperti mana yang dijelaskan dalam New Testament. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Mark chapter yang ke-12 ayat 29 hingga ayat 30, di mana ketika mana orang ramai bertanya pada Jesus, "What commandment is the most important commandment?" Apakah ajaran yang paling penting yang kamu bawa, wahai Jesus? Lalu Jesus menjawab, "The most important commandment is this. Listen, O Israel. The Lord, our God, is the only one Lord. Love your Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." Apakah ajaran paling penting yang kamu bawa?
Orang ramai bertanya pada Jesus. Lalu Jesus menjawab, ajaran yang paling penting yang kau bawa ialah, dengar wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Cintailah Tuhan kita dengan sepenuh hati kamu, dengan sepenuh jiwa kamu, dengan sepenuh minda kamu, dengan sepenuh kekuatan kamu. Jadi, intipati yang kedua ialah Nabi Isa AS mengajak manusia berpegang pada akidah tauhid. Yang ketiga, Nabi Isa AS adalah seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT kepada orang ramai. Tidak ada mana-mana ayat dalam Bible di mana Jesus mengaku dia sebagai Tuhan. Dan Jesus tidak pernah menyuruh orang ramai untuk menyembah beliau sebagai Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan dalam John chapter yang ke-17, ayat yang ketiga, The eternal life means knowing you, the only true God, and knowing Jesus Christ, whom you sent. Kehidupan yang kekal abadi ialah dengan mengenali kamu, wahai Tuhanku, satu-satunya Tuhan yang Esa, dan mengenal Jesus Christ yang kamu utuskan. Ayat ini cukup jelas bahawa Jesus adalah seorang Rasul yang diutuskan oleh Tuhan yang termaktub dalam Bible. Ada beberapa ayat dalam Bible yang menjelaskan bahawa Jesus adalah seorang Rasul. Di mana dalam Mark contohnya dijelaskan ketika mana Jesus bersama dengan orang ramai. Lalu orang ramai berkata, this man is truly a prophet. Orang ini adalah seorang Nabi. Jadi perkara yang ketiga, ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS ialah Nabi Isa adalah seorang Nabi. Yang keempat, intipati ajaran yang keempat ialah Nabi Isa dakwahnya hanya untuk Bani Israel sahaja. Seperti mana Nabi Isa AS, seperti mana para anbiya Bani Israel yang lain, dalam Bible pun dijelaskan, oh, the people of Israel, wahai Bani Israel. Demikian juga Nabi Isa AS. Banyak ayat-ayat dalam Bible yang menjelaskan bahawa Nabi Isa hanya diutuskan hanya kepada Bani Israel saja. Sebab itulah ketika mana Nabi Isa AS mengutuskan Hawariyun untuk berdakwah, antara peringatan yang diberikan oleh Nabi Isa AS ialah, kamu jangan pergi tempat yang lain, hanya pergi ke the Lordship of Israel, kepada Bani Israel sahaja. Kesemua ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa ini boleh kita simpulkan seperti mana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika mana Nabi Isa AS berdakwah pada kaumnya, lalu berkata, ya Bani Israel, lihat kat sini, ya Bani Israel, dakwah Nabi Isa hanya untuk Bani Israel saja. Inni rasulullahi ilaikum, akulah rasul yang Allah utuskan kepada kamu. Yang kedua, Jesus ni mengakui bahawa beliau adalah rasul. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan kitab yang Allah turunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat dan kitab para rasul sebelumku. Ini dakwah Nabi Isa mengajak manusia untuk berpegang pada kitab Taurat. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad, dan memberikan kabar gembira tentang kedatangan seorang rasul akhir zaman bernama Ahmad. Jadi ini intipati ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS kepada orang ramai. Namun demikian, mungkin tuan-tuan akan tertanya-tanya, kenapa ajaran Kristian yang ada sekarang berbeza, bercanggah dengan apa yang sebutkan tadi? Siapakah yang membawa ajaran ini? Bagaimana ia berlaku? Sebenarnya, ajaran yang diamalkan oleh orang Kristian sekarang merupakan ajaran yang dibawa oleh Saint Paul. Dan inilah yang disebutkan oleh Hans Kong bahawa Saint Paul is the real founder of Christianity.